Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu ramai yang berminat untuk buat PC gaming menggunakan prosesor terbaru dari Intel iaitu Intel 12th Gen disebabkan performance dia mantap gila. Tapi bila kita tengok dia punya motherboard, kita tengok dia punya prosesor, kita akan tepuk dahi. Harga dia mahal gila kot. Cuma MSI datangkan kepada kita satu solution yang mana kalau anda beli motherboard mereka ni, MSI Mac B660M Mortal Wi-Fi yang ada dekat depan saya ni, anda akan dapat jimat dengan satu angka yang sangat-sangat besar lah. Dalam video kali ni, saya akan kongsikan dengan anda tentang motherboard ni dan juga saya akan kongsikan dengan anda satu PC gaming yang saya set up. Total harga sekitar RM6,300 Malaysia. Dia tak murah dan tak mahal sebab dia guna Intel Core i5 12400, Kingston Fury Beast 16GB DDR4 dan juga RTX 3060 dari MSI lah. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Jom kita tengok performance dia macam mana. Alright, ini dia gaming setup kali ni. Casing saya guna casing dari Invasion iaitu Invasion X8, which is masa saya unbox casing ni, saya quite impressed dengan quality front panel yang dia offer kepada kita. Macam anda tahu, Invasion ni adalah satu brand rakyat merahan yang mana dia punya quality tu so-so sajalah. But material untuk front panel Invasion X8 ni totally next level. Dia dah sampai level kita kata Lian Li, lepas tu NZST lah. Tapi front panel saja yang tepi kiri kanan tu masih lagi Invasion. Casing ni kan, dia datang dengan 4 biji ARGB fan sekali dengan ARGB hub. Lepas tu casing ni bagi saya one of the best casing yang harga dia RM200 Malaysia sebab bukan sahaja dia punya material front panel tadi solid, tapi dalaman dia pun luas, kabel root, lubang-lubang kabel pun bagi saya on spot, aksesori lengkap datang dengan 4 biji ARGB fan, ada PSU cover, space di belakang motherboard tray untuk kita buat kabel management dekat belakang tu pun memang mantap lah. Dia bagi kepada kita dua magnetic filter, satu di bahagian hadapan dan satu lagi di bahagian atas. Seriously, pada harga RM200 Malaysia, saya respect casing ni. Alright, macam saya bagi tahu kepada anda tadi, yang gaming setup saya kali ni, saya guna Intel Core i5 12400 yang mana dia 6 core dan 12 thread. Macam anda tahu, untuk Intel generasi ke-12 ni, dia punya core processor ni terbahagi kepada dua, satu performance dan satu lagi efficient. Untuk prosesor Intel Core i5 12400 ni, ke-6 core dia adalah core performance, tak ada core efficiency langsung. Base clock dia 2.5 GHz dan boost clock 4.4 GHz. Ini result sini bench yang mana bagi saya agak tinggi. Dia punya OpenGL tu pergi 218 point dan dia punya CPU pergi 1752 CB. Lepas tu kan, untuk sejukkan prosesor ni, saya guna satu twin tower cooler dari Thermalright iaitu Thermalright Frost Commander 140 Black. CPU cooler ni tak berapa famous, tapi trust me, performance dia mantap gila. Suhu idle untuk prosesor Intel Core i5 12400 saya dapat sekitar 36-37 darjah dan suhu load 100% just 54 darjah, macam yang saya sedang tunjuk kepada anda sekarang. Thermalright Frost Commander 140 Black ni antara air cooler yang sangat besar. Ada 10 heat pipe. Lepas tu dia punya fin, dia punya heatsink tu tebal dan datang dengan satu kipas saiz 140mm dan satu lagi kipas bersaiz 120mm. Cara pasang dia simple gila dan yang penting ialah performance dia macam yang saya tunjuk kepada anda tadi. Idle temperature dalam 36, 37 dan load 100%, suhu 54 darjah sajalah. Okey, untuk motherboard, ini highlight kita. Ini trik yang anda kena follow kalau anda nak buat satu gaming setup Intel 12th Gen dengan harga bajet lah. Saya guna MSI Mac B660M Mortal Wi-Fi DDR4. Kenapa saya kata ini adalah trik untuk kita dapatkan satu PC gaming Intel 12th Gen yang murah adalah kerana RAM dia tak pakai DDR5 tapi dia pakai DDR4. That's why dia highlight dekat belakang motherboard
motherboard tu dia memang tulis DDR4. Kalau anda beli MSI Mac B660 Mortal Wi-Fi ni, first kali anda akan dapat emblem MSI yang mana anda boleh guna benda ni untuk tampal dekat casing anda, ataupun maybe anda boleh follow geng Kak Mona tampal dekat belakang stiker. Ganti iPhone punya logo tu, Apple punya logo, ganti dengan MSI. Lepas tu anda akan dapat 2 set screw untuk M.2 SSD, 2 SATA kabel, lepas tu ada MSI limited edition screwdriver, lepas tu ada wireless antenna, driver, DVD, beberapa keping paperwork yang saya pun tak baca, ada stiker. Yang best, ada stiker dan dia bagi kepada kita satu buku manual. Ingat, untuk buku manual motherboard ni kita tak boleh nak poyo buang dia jauh-jauh, kena simpan. Kalau ada masalah apa-apa, senang kita nak check lah. So, ini dia MSI Mac B660 Mortal Wi-Fi DDR4. Aesthetically cantik, memang ada unsur gaming. Anda tengok pattern dekat heatsink dia yang besar gedabak tu, dia macam ada satu stripe yang melintang ke bawah dan bersambung dengan heatsink kat bawah tu. Motherboard ni dia datang dengan 16 soket power supply untuk tujuan overclocking, but kalau anda nak guna macam biasa, tak nak overclock sangat, anda boleh guna 8 pin saja. Itu pun dah memadai sebenarnya. Ini RAM dia DDR4 4 slot dengan maksimum 128GB kapasiti. Lepas tu ada 24 pin. Atas ni ada beberapa header untuk fan dan juga ARGB. Belah kanan ada satu connector untuk USB-C front panel. Of course, connection USB-A 3.0 front panel pun ada juga bawah dia. Kemudian ada 6 port SATA, 4 bahagian tepi dan 2 bahagian bawah motherboard. Lepas tu kan, bawah heatsink ni ada satu slot M.2 NVMe SSD PCIe 4. Lepas tu ada satu slot M.2 SSD PCIe 3. So, kita ada 2 slot untuk M.2 SSD dan ada satu board untuk audio dekat belakang bawah ni lah. Okay, in terms of input output connection dan juga interface yang lain dekat bahagian belakang motherboard ni, dia datang dengan 4 USB-A 3.2 Gen 1. Lepas tu ada satu HDMI port, ada satu DP, satu USB-C 3.2 Gen 2, ada 3 USB-A 3.2 Gen 2, ada killer LAN port, 2 antena dan audio port. Basically, sebuah motherboard yang lengkap untuk tahun 2022. In case anda tertanya-tanya, ialah motherboard MSI Mac B660M Mortal Wi-Fi DDR4 ni, dia pakai RAM DDR4. So, beza jauh ke dengan DDR5 habis cerah? Dan kalau dari segi on paper tu, kita akan nampak satu perbezaan yang ketara. DDR4 dia punya speed tu 3600 MHz, manakala DDR5 dia punya speed tu 5200 MHz. So anda boleh nampak perbezaan dia sangat-sangat ketara. Tapi actualnya, kalau berdasarkan pengalaman saya guna dan juga perbandingan yang saya buat, kita tak nampak perbezaan dari segi FPS gaming tu lah. Kadang-kadang yang DDR4 lagi tinggi dan kadang-kadang yang DDR5 lagi tinggi. So bagi saya tak kisah sangat kita nak pakai DDR4 ke kita nak pakai DDR5. Cuma itu dari segi gaming lah. Dari segi editing, dia punya Adobe Premiere dan sebagainya, yang tu saya tak pasti. Okay, ini dia RAM Kingston Fury Beast DDR4 16GB. Lepas tu storage saya pakai PCIe 4 1TB dan graphic card saya guna MSI GeForce RTX 3060 Gaming X 12G. RTX 3060 ni bagi saya dia duduk di tengah-tengah dalam keluarga Nvidia sekarang, dari GT 710 hingga RTX 3090. Nanti keluar 3090 Ti pun bagi saya RTX 3060 masih lagi valid kalau anda nak main game dengan Full HD. Design wise, MSI GeForce RTX 3060 Gaming X ni bagi saya lawa, nampak unsur futuristik. Cuma untuk pengetahuan anda, design macam ni sebenarnya design dari 2018 lagi. MSI tak ada buat satu perubahan yang drastik dari segi design untuk MSI Gaming X series lah. Ini performance gaming untuk PC yang saya set up dalam video kali ni, guna Intel Core i5 12400, RAM dari Kingston Fury Beast 16GB DDR4. Lepas tu MSI GeForce RTX 3060 Gaming X. Saya set dia punya setting tu ke Ultra, lepas tu resolution Full HD saja. Semua game dapat main dengan smooth, best kalau anda nak layan dengan 144Hz refresh rate tu. Lepas tu kalau Cyberpunk tu saya tak pasti kenapa saya punya Ultra setting dengan RTX
RTX on Ultra setting, dia punya performance tu macam lebih kurang sama bila saya sukat guna MSI Afterburner lah. Cuma yang pasti padu habis kot. Saya sediakan klip gameplay untuk setiap game yang saya test ni pada akhir video nanti untuk anda nilai sendiri performance dia macam mana. Cuma masa saya test game, saya impress dengan suhu prosesor. Saya tak pasti adakah Intel Core i5 12400 sendiri yang bagus ataupun Thermalright Frost Commander 140 Black perform dengan sangat-sangat bagus. Saya tak pastilah antara dua tu. Bayangkan suhu gaming tak pernah lebih dari 50 darjah walaupun untuk Cyberpunk RTX on. Padu babe. Sebut tentang suhu ni, suhu graphic card MSI GeForce RTX 3060 Gaming X bagi saya biasa-biasa saja, tak tinggi dan juga tak rendah. Suhu gaming dan stress test Firmark 100% load saya dapat sekitar 65 darjah. So itu dia performance PC yang saya set up kali ni. Tapi yang lagi penting sebenarnya, saya nak perkenalkan kepada anda satu solusi in case anda nak buat PC gaming menggunakan prosesor Intel 12th Gen dengan harga bajet, iaitu anda kena beli MSI Mac B660M Mortal Wi-Fi DDR4 yang saya review dalam video kali ni. Itu saja dari saya. Lepas ni anda boleh nilai sendiri performance PC yang saya set up. Total dia sekitar RM6,300 Malaysia. Kalau anda guna motherboard lain, maybe anda punya anda punya cost tadi akan naik sampai RM7,000 Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.